Testing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak suara? Ujian suara. Minta respon. Suara okey ke? Sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang masih berada di luar sana, marilah sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Okay, alhamdulillah suara clear. Okay, tes lagi sementara menunggu rakan kita masuk. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 يا كريم. InsyaAllah tuan-tuan boleh share. Sementara menunggu rakan-rakan kita yang lain, boleh share kepada rakan-rakan luar di sana, boleh masuk grup dan sebagainya, insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salam Ramadan al-Mubarak
Hari ni telah masuk hari berapa dah kita puasa? Hari yang kedua. Jadi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping tu marilah sama-sama kita share dulu, share dulu, bagi tahu pada rakan-rakan kita di luar sana. Insya-Allah kita akan memulakan sebentar saja lagi, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa program kita ni berjalan setiap pagi, kuliah duha amban Ramadan, belum habis lagi PKP kita sehingga 28, lepas tu disambung pula sehingga 12 Mei nanti. Dan insya-Allah pihak Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor akan mengadakan terus-menerus pelbagai bentuk program, sama ada sumbangan, tazkirah dan apa juga sahaja yang boleh memberikan manfaat kepada seluruh penduduk umat Islam, khasnya seluruh penduduk di Malaysia ini terutamanya, insya-Allah. Selain daripada itu juga kita banyak lagi melakukan usaha-usaha membantu di kalangan masyarakat kita, terutamanya dalam bantuan COVID-19 yang terputus bekalan makanan dan sebagainya. Pihak kami juga membantu pihak hospital dan sebagainya. Banyaklah, kalau nak kira tu tidak terhitung. Mungkin tuan-tuan boleh melayari Facebook ataupun page kami di Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kepada kawan-kawan yang telah masuk, saya mengucapkan salam sejahtera dan mudah-mudahan kita semua selamat menjalani ibadah puasa. Salam Ramadan al-Mubarak, insya-Allah. Dan tajuk yang telah diberikan ataupun tajuk yang telah kita akan bincangkan pada hari ini ataupun tajuk yang kita akan diperkongsikan pada hari ini iaitu tentang Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran dan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi pertama-tamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan usia kita sehingga pada hari ini dan saat ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk sama-sama berada lagi di dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang mulia, tuan-tuan. Kalau kita tengok, ada juga di kalangan rakan kita masuk hari pertama bulan Ramadan, hari Jumaat dan hari mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjemput beliau kembali ke rahmatullah. Ada juga semalam pensyarah di USIM meninggal juga, seorang doktor meninggal ketika mengambil wuduk untuk menunaikan solat fardu maghrib. Allah Subhanahu wa taala pilih juga dia untuk kembali kepada rahmatullah di bulan yang mulia ini. Jadi kita, Allah Subhanahu wa taala pilih lagi untuk hidup, untuk menghiasi bulan-bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang mulia. Maka janganlah kita sia-siakan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masih beri lagi kepada kita semua ni, insya-Allah tuan-tuan. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita telah maklum semua bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya tuan-tuan, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pun telah hafal semua menjadi dalil kewajipan untuk kita berpuasa ataupun dalil persyariatan di atas puasa yang kita lakukan ini tuan-tuan. Selain daripada itu, yang keduanya hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gharima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaru lahu. Saya ulang sekali lagi hadis ni daripada Abu Hurairah. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaru lah. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hinalah atau rugilah orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi ataupun berlalu sebelum dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nak katanya rugilah kita semua ni sekiranya Ramadan ni telah datang kepada kita dan Ramadan akan kembali sekejap lagi. Dalam masa 29 hari, dalam masa 28 hari Ramadan akan kembali. Sekiranya dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang rugi dan menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka dengan adanya masa ruangan yang Allah taala berikan kepada kita semua ni, maka kita jangan sia-siakannya. Maka melalui dua dalil, iaitu dalil pertama ayat Al-Quranul Karim dan dalil yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan dua dalil ini para ulama telah menetapkan dan memberitahu kepada kita semua, kita mesti mendapatkan objektif puasa dari kedua-dua dalil tersebut. Daripada hadis dan ayat Al-Quran tadi, maka ulama telah menetapkan kepada kita semua, kita kena dapatkan dua objektif daripada puasa tersebut. Yang pertama, objektif yang pertama ialah taqwa. Kita mesti mendapatkan taqwa terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam puasa ini. Yang keduanya, kita mesti mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia, tuan-tuan? Taqwa dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-dua ini kita mesti mendapatkannya di sepanjang bulan Ramadan ini dan seterusnya, tuan-tuan, insya-Allah. Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia kepada kita, bulan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat-umat yang terdahulu tidak diberikan puasa Ramadan. Mungkin ada puasa-puasa yang lain, contohnya puasa Nabi Musa, puasa Nabi Daud, tapi secara khususnya puasa Ramadan tidak diberikan. Maka kitalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berpuasa di siang hari, tuan-tuan. Kita berpuasa di siang hari. Selepas itu kita melakukan ibadah tarawih, kita baca Al-Quran, serta kita beriktikaf di malam hari dengan keimanan dan keikhlasan. Maka dengan keimanan dan keikhlasan tadilah dia menjadi instrumen kepada penghapusan dosa kita semua, tuan-tuan. Maka marilah saya mengajak diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, rakan-rakan sahabat di Facebook,
untuk merebut peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita beribadat di sepanjang malam pada hari bulan Ramadan, bermulanya waktu berbuka puasa, yakni waktu maghrib, sehinggalah ke terbitnya fajar, yakni waktu subuh, dengan kita hiasinya dengan berbuka puasa, kita solat tarawih, kita solat witir, kemudian kita bangun qiyamul lail, kita bertilawah, berzikir, berqiyamul lail, seterusnya kita bersahur pula tuan-tuan. Dan di akhir sahur kita nanti janganlah kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taqwa dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, insya-Allah tuan-tuan. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Seterusnya, apabila kita disebut dengan puasa, seringkali kita dah dengar puasa Ramadan ataupun as-siyam. Maka pada pagi ini suka saya untuk membicarakan atau untuk memperingatkan kembali kepada kita semua tentang makna puasa. Kalau sebelum ni kita dah belajar dah, mungkin kalau kita belajar di sekolah Arab dulu ataupun sekolah menengah agama, masa di tingkatan 4 kita ambil SMU, kita ambil STAM, kita dah belajar as-siyam lughatan, as-siyam istilahan. Kita dah belajar dah. Dan kita hafal benda-benda tu tuan-tuan. Kita hafal dan masuk periksa pula exam dan sebagainya. Tu dia antaranya. Maka sedikit sebanyak marilah kita memperingati kembali apa yang telah kita hafal pada zaman remaja kita dulu, pada zaman sekolah kita dulu, insya-Allah. Jadi maksud as-siyam lughatan pada bahasa ialah al-imsak 'anis syai'i. Al-imsak 'anis syai'i, iaitu menahan diri daripada sesuatu. Kalaman kana aw ta'aman. Kalaman kana aw ta'aman, sama ada perkataan atau percakapan atau makan minum kita tuan-tuan. Ni daripada definisi bahasa ini dapatlah kita fahami bahawa ada dua perkara yang perlu kita ambil iktibar dan ambil hayati. Yang pertama, kita menahan diri kita daripada berkata-kata, menahan diri kita daripada bercakap. Yang kedua, menahan diri daripada makan dan minum tuan-tuan. Maka dalil tentang perkara ini, menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada berkata-berkata ni, maka dalil ini dapatlah kita rujuk kepada surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat 26, di mana Maryam telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu lirrahmani sawma. Maksudnya, sesungguhnya aku bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, ini Ar-Rahman, pada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maryam dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa. Inilah kata-kata Maryam. Maryam ni siapa tuan-tuan? Ibu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maryam ni adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi yang dimaksudkan oleh Maryam tersebut, apakah itu tuan-tuan? Dengan untuk berpuasa tadi, maka ulama telah menafsirkan adalah untuk menahan diri atau berpuasa daripada diam, yakni tidak berkata-kata ataupun tidak bercakap. Selain itu juga, maksud ini digunakan untuk maksud menahan diri ataupun puasa daripada makan dan minum. Maka ia juga boleh dimaksudkan sebagai puasa yang pertama untuk menahan diri daripada bercakap, yang keduanya untuk menahan diri daripada makan dan minum. Dan puasa daripada berkata-kata ini terutamanya kita kena diam ataupun kita tak boleh bercakap, kena puasa daripada berkata-kata.
dengan perkataan-perkataan yang tidak elok, ataupun dengan perkataan yang sia-sia, ataupun dengan perkataan yang lara dan sebagainya, tuan-tuan, ataupun kata-kata yang tidak memberi manfaat, maka kita diam daripada bercakap tentang benda-benda tersebut, tuan-tuan. InsyaAllah kita dapat fahami daripada definisi lughah, dari segi as-siyam lughatan, maksud puasa dari segi bahasa. Seterusnya, maka ini yang penting, tuan-tuan, ini yang penting, makna puasa dari segi syarak, istilahan. Kita belajar dulu lughatan wa istilahan. Kalau kita semasa SMU dulu ataupun STAM ni ada kata bawakan dalil, dia kata datangkan dalil bagi puasa lughatan istilahan. Maka dua-dua dalil ni kita kena hafal dan kita kena tulis dalam jawapan kita tadi. Itu di antaranya. Maka dari segi syaraknya, istilahan maksud dia as-siyam imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Maksudnya ialah kita menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Kita menahan diri daripada semua perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Bermula bila? Bermula dari terbit fajar, yakni pada waktu subuh, sehingga terbenam matahari, yakni waktu maghrib, berserta dengan niat. Maka kita dapat fahamilah. Maka setelah kita fahami definisi puasa dari segi bahasa dan dari segi syarak, maka menjadi kewajipan kita semua, umat Islam seluruh dunia, bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka kita kena hindari, kita kena tinggal, kita kena jaga dia daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kalau kita buat juga, maka puasa kita jadi terbatal dan tidak sah. Itu di antaranya. Maka apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, tuan-tuan? Ada berapa perkara agak-agak? Ada dalam 7 hingga 8 perkara. Dan saya yakin kita semua pun dah hafal dan fahami. Maka bolehlah kita rujuk kepada buku-buku kita ataupun nota-nota yang berada dengan kita semua. Ataupun sebagai peringatan kita, boleh tuan-tuan tarik di komen ke bawah tu antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kongsi di ruangan komen tersebut. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya ada 7 orang yang tengok ni, maka setiap orang ambil salah satu perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ustaz Faizuddin Marjan ada, Ustaz Abelong kita pun ada, Hafiz pun ada. Boleh tulis, setiap orang tu tulis. Perkara yang membatalkan puasa. Pertama apa dia, kedua apa dia, sebagai ulang kaji kepada kita semua, insya-Allah, tuan-tuan. Boleh share insya-Allah. Dan seterusnya, perkara yang terpenting juga bagi kita semua, iaitu dalil pensyariatan puasa kepada kita semua. Di mana dalil pensyariatan puasa kepada kita semua, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Siapa yang melihat bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran padanya. Bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran padanya, yakni nuzul Al-Quran. Bila kita sambut nuzul Al-Quran, tuan-tuan?
Sila tarik jawapan di bawah tu. Al-Quran itu pula ada bersifat petunjuk, hudal linnas. Al-Quran itu pula bersifat dengan sifat memberi petunjuk kepada kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk tersebut membezakan antara hak dan antara yang batil, hak mana hak benar dan hak mana hak salah. Al-Quran tadi menerangkan dan membeza-bezakan kepada kita semua dengan secara jelasnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, dan siapa yang melihat di kalangan kalian, yakni asy-syahru. Asy-syahru ni dia kembali kepada perkataan yang asal balik syahru Ramadan. Asy-syahru kembali pada perkataan asal syahru, iaitu anak bulan, iaitu al-hilal. Apabila kita tengok anak bulan tu, maka kena puasalah di kalangan kita. Yani apabila asy-syahru iaitu bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Tu di antara keterangan yang ulama telah berikan kepada kita semua tuan-tuan mengenai tentang dalil pensyariatan puasa. Setelah kita tengok anak bulan 17 Ramadan bersamaan 10 Mei, alhamdulillah, hari nuzul Al-Quran yang akan disambut pada tahun ini sebagai peringatan kita semua. Terima kasih tak syukri kita Ketua Semboyan Jabatan Amal Negeri Selangor. Kalau nak beli walkie-talkie dengan dia, nak cara obat gini-gini, sila hubungi dia lah, insya-Allah. Tu bahagian dia, repeater ke apa semua walkie-talkie macam-macam ada dengan dia tu. Tuan-tuan boleh beli dengan dia, insya-Allah. Dan kalau nak beli SIM card pun ada dengan Tuan Rashidi kita tadi ada. SIM card ajaib. Top up sekali boleh guna setahun. Contoh. Boleh beli juga. Macam-macam di Jabatan Amal kita. Taman Bukit Kucai clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi dalil adalah merupakan dalil pensyariatan puasa kepada kita semua apabila sebelum masuk hari bulan Ramadan tu, jabatan-jabatan mufti seluruh Malaysia dah ada lagi teropong anak bulan. Tengok anak bulan mana duduk nampak kau tak nampak malam ni. Lepas tu duduk malam kari pukul 8 tu penyimpan Muhammad Besar Diraja mengumumkan, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa besok puasa ataupun puasa kita jatuh pada hari Jumaat sekian. Itu di antaranya. Penyimpan Muhammad Besar Diraja ni dia tubik 2 kali setahun tuan-tuan. Yang pertama dia umur waktu puasa, yang kedua umur hari raya. Itu di antara tugas dia tuan-tuan. Tugas kita banyaklah, selain daripada tu tugas kita. Maka biar dia buat kerja dia, kita buat kerja kita tuan-tuan, insya-Allah. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kita. Ini kalau tengok dalam hadis 40, hadis yang ketiga. Kalau tengok rujuk kepada hadis yang hadis 40, hadis yang ketiga, hadis nombor 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin, 5 tuan-tuan. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Maksud dia apabila didirikan Islam ataupun dibangunkan Islam itu ataupun dibina Islam itu dengan 5 perkara, dengan 5 asas yang paling penting, maka ini kita panggil dengan nama apa tuan-tuan? Kita panggil dengan rukun Islam, 5 perkara. Kalau adik-adik kita dipasti dia kata rukun Islam 5 perkara, mengucap 2 kalimah syahadah ketika hari sukai pasti kan. Kita tengok anak-anak kita pun ataupun adik-adik kita dipasti tu, pelajar-pelajar kita dipasti tadi, mereka hafal satu persatu tuan-tuan. Masuk pula rukun iman. Rukun iman 6 perkara. Contoh, pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Itu di antaranya tuan-tuan.
Ini adalah asas yang paling penting di dalam agama Islam kita, yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hayati dan kita amalkan, tuan-tuan. Yang pertama tadi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Sekarang ni lah, waktu sekarang ni lah kita sedang berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Maka daripada penjelasan tadi, maka jelaslah bahawa dan kita dapat fahami puasa ini adalah dia menjadi kewajiban kepada seluruh umat Islam di dunia ini yang telah cukup syarat-syarat dia. Nak puasa ni kena cukup syarat-syarat dia, tuan-tuan. Contohnya Islam, orang bukan Islam, orang non-Muslim tak boleh puasa walaupun dia ada juga puasa dia. Puasa dia pun ada juga. Tak makan sayur, macam-macam, tak makan nasi. Tu puasa dia. Tapi dia boleh minum air kadang-kadang. Kita ni puasa belaka dia. Tu beza di antara puasa orang Islam dengan puasa orang bukan Islam. Mukallaf yakni orang budak akil balik dah. Budak yang belum akil balik lagi, belum ditaklifkan kepada dia untuk menerima puasa atau kepaduan puasa tadi, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tiada sebaran keuzuran. Hadis dah masuk dah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyan Islam ala khamsin. Terima kasih tak syukri kita bawakan hadis yang telah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian tersebut, insya-Allah, tuan-tuan. Dan kalau ada poin-poin yang tadi tuan-tuan sempat cantik, sila tulis kat bawah. InsyaAllah mudah-mudahan dia boleh menjadi rujukan kepada kita semua. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam pengucapan saya, tuan-tuan boleh betulkan balik di ruangan komen-komen tersebut, insyaAllah, tuan-tuan. Sama-sama kita kongsikan, insyaAllah. Jadi jelaslah puasa ni menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam di dunia ini yang telah cukup syarat-syarat dia seperti Islam, mukallaf yakni akil balik dah cukup umur dah. Dan yang ketiga, tiada sebaran keuzuran seperti haid dan nifas. Orang tak ada haid dan tak ada nifas bolehlah berpuasa. Maka sebagai kesimpulan daripada tajuk puasa ni, Ramadan ni, maka boleh saya simpulkan kepada kita semua, maka puasa ni terdiri daripada dua rukun. Puasa ni terdiri daripada dua rukun yang perlu diambil perhatian oleh kita semua. Yang pertama, rukun puasa yang pertama apa dia agak-agak, tuan-tuan? Siapa tahu dua rukun puasa yang pertama apa dia? Sila tarik. Siapa cepat saya bagi hadiah. InsyaAllah. Siapa ingat rukun puasa? Siapa ingat rukun puasa? Boleh tarik ke bawah. Kalau tak ingat pun saya bagi tahu juga lepas ni, insyaAllah. Ada yang tahu rukun puasa? Tak ingat. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang pertama kita kena niat. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuklah melakukan persetubuhan di siang hari, melakukan jima' di siang hari. Itu benda-benda yang dilarang, ataupun benda-benda yang boleh membatalkan puasa tadi, maka kita kena hindarilah. Banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja dah. Itu di antaranya. Maka benda-benda yang lain kita boleh semak kembali ataupun kita boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah. Maka tadi berkaitan dengan puasa, tuan-tuan, insya-Allah. Maka sebagai kesimpulan tadi mengenai bab puasa, marilah sama-sama kita mengambil iktibar
dan sama-sama kita mengambil berat tentang puasa ni. Di sepanjang bulan Ramadan ini, janganlah kita melakukan perkara yang sia-sia. Di sepanjang masa yang ada ni, contoh kita hiasi bulan Ramadan ni dengan membaca Al-Quran. Sama ada nak baca Al-Quran 1 juzuk 1 hari ataupun 10 ayat 1 hari, itu terpulang kepada kemampuan tuan-tuan. Dan untuk katakanlah kita nak baca 1 juzuk 1 hari untuk Al-Quran ini, kalau kita nak baca sekaligus ataupun nak baca serentak 1 juzuk tu, mungkin dia boleh memberi apa panggil berat kepala, keberatan kepada pemikiran, ataupun kita nak terima tu berasa berat. Nak baca tu banyak 1 juzuk. Maka kita pun bahagikan kepada coretan-coretan yang sedikit. Kita bahagikan dengan 5 waktu solat. 5 waktu solat. Al-Quran ni 1 juzuk dia ada 10 helai. 1 juzuk dia ada 10 helai. Maka setiap solat fardu kita baca 2 helai. Habis 5 waktu, maka kita dapat 1 juzuk Al-Quran. Setiap hari kita buat macam tu, setiap hari lama-lama insya-Allah 30 hari dapatlah 30 juzuk. Tu di antaranya sipis cara mudah dan ringkas untuk kita membaca Al-Quran ataupun cara kita nak khatam Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan. Jadi janganlah tak baca Al-Quran, kena baca walaupun sedikit, walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat sehari. Paling-paling kurang pun malah baca telajak, bacalah 10 ayat 1 hari sekurang-kurangnya. Barulah kita dapat memenuhi jadual yang telah ditetapkan oleh Aktar Dewan Pemuda PAS Malaysia kita tentang mutaba'ah amal. Mutaba'ah amal yang mana kita ada jadual untuk diisi setiap hari daripada bulan Ramadan. Contoh kita solat duha kata, kita solat berjemaah kata, contoh apa, kita berzikir, kita bersedekah. Maka mungkin jadual itu dia boleh memberi kita rasa ada tanggungjawab dan kita rasa terikat dengan amalan-amalan yang sebelum ni kita tak pernah buat, tapi apabila ada jadual ni, kena buat juga. Biarlah walaupun di peringkat pertama kita rasa terpaksa nak buat, lama-lama mudah-mudahan dia dapat menjadi kelaziman kepada kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Dan saya sendiri pun lemah juga, tak mampu nak penuhi secara keseluruhan jadual-jadual tersebut. Tapi janganlah kita tinggalkan semua, walaupun kita tak mampu semua, tapi kita buatlah sekadar yang termampu di kalangan kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Kita masuk bab yang kedua, iaitu bab Al-Quranul Karim. Bab Al-Quranul Karim, insya-Allah tuan-tuan. Yang mana pada bab Al-Quranul Karim, mari sama-sama kita menghayati pengenalan Al-Quranul Karim ataupun definisi Al-Quran ataupun ta'rif Al-Quranul Karim ni apa dia kat Al-Quran hak kita duk baca sama tu. Kalau orang tanya apa dia Al-Quran ni, apa dia maksud Al-Quran ni, maka insya-Allah lepas ni kita boleh jawab dan kita boleh bagi tahu pula kepada orang lain, insya-Allah. Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran ialah kalamullah, mengandungi mukjizat, keistimewaan sebagainya. Diturunkan kepada siapa Al-Quran ni? Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam ahlan ma'asillah. Tak apa insya-Allah. Share dulu Ustaz Arba'in kita insya-Allah. Berapa minit dah berlalu tak tahu, tak boleh nak tengok insya-Allah. Al-Quran apa dia? Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat. Diturunkan kepada siapa tuan-tuan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ditulis di dalam mushaf. Kalau dulu Al-Quran ni dihafal oleh para sahabat, tak ada ditulis seperti mushaf sekarang ni. Mushaf ni baru timbul sahaja. Kalau dulu Al-Quran ni tak ada baris, tak ada titik, tapi dia boleh baca dah. Boleh baca sebab dengan keilmuan
dan pembelajaran dia pada waktu tu. Kita ni berbeza dah. Kita kalau Al-Quran hari ni tak ada baris, tak ada titik, tak boleh baca dah. Huruf jim dengan huruf ha betulkah? Hak mana huruf ha, mana huruf jim? Nak baca kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim ke huruf ha? Ha ke kha? Contohnya. Kalaulah tidak ditulis oleh ulama-ulama terdahulu atau tidak dikumpul oleh para sahabat terdahulu, maka kita ni jadi orang yang tak boleh nak baca Al-Quran. Mudah-mudah gitu tuan-tuan. Itu hasil daripada mereka-mereka terdahulu yang telah mengumpulkan Al-Quran, tulis Al-Quran dalam bentuk mushaf dan sebagainya, dapat manfaat kepada seluruh umat Islam yang berada di atas dunia ni tuan-tuan. Hebatnya ulama-ulama terdahulu dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka semua insya-Allah. Allahumma amin. Dan ditulis di dalam mushaf, kemudian dipindahkan kepada kita secara mutawatir, secara mutawatir daripada sanak-sanak tertentu. Jadi Al-Quran tak putus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, daripada ulama-ulama, daripada guru kita, dan sampailah kepada kita semua. Itu secara mutawatir, daripada kelompok-kelompok, walaupun berbeza kelompok tapi benda yang sama dihafal oleh kelompok-kelompok tersebut. Itu secara mutawatir. Dan menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi kita baca Al-Quran ni jadi ibadah. Apabila boleh jadi ibadah ni, boleh pahala lah tuan-tuan. Boleh pahala. Jadi rugilah orang yang tak baca Al-Quranul Karim, sebab tak dapat pahala. Paling-paling malas sekalipun, kalau kita tak nak baca, kita jadilah orang yang mendengar Al-Quranul Karim, tak pandai baca. Contohnya kita buat tadarus Al-Quranul Karim kan, di surau ke di masjid, di rumah. Biasa kalau di surau kita umum, insya-Allah pada pagi ni kita ada tadabbur Al-Quran ataupun talaqi Al-Quran. Marilah sama-sama kita duduk membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba ahli Jumaat bangun dah. Kita tinggallah daripada 30 orang, tinggallah 10 orang ahli Jumaat baca Al-Quran. Ada. Kalau tak boleh baca, tak nak baca sekalipun, duduk juga dalam tu ambil keberkatan dengan kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dengar pun boleh pahala juga. Walaupun tak baca. Baca apatah lagi, lebih-lebih lagi lah boleh pahala. Dengar Al-Quran pun boleh pahala dah. Duduk dalam kereta, duduk rumah, pasal CD, pasal kaset, pasal telefon, MP3 dan sebagainya, buka Al-Quran, dengar pun dah boleh pahala dah tuan-tuan. Hebatnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala kepada kita semua tu banyak tu banyak tu, tapi kita ni tak ambil peluang ataupun leka, lalai dan sebagainya. Termasuklah saya sendiri tuan-tuan yang berkata ni, insya-Allah. Jadi susunan Al-Quran tadi terdiri daripada cantuman 28 huruf iaitu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, da, za, ra, zai, sampailah kepada huruf ya. 28 huruf hijaiyah itu dicantum secara keseluruhannya. Al-Quran itu mengandungi 323,671 huruf. Kalau ada salah ataupun kalau ada pandangan yang lain, boleh tuan-tuan tulis di bawah. Jadi huruf Al-Quran keseluruhannya ada 323,671 huruf dalam Al-Quranul Karim. Kalimah dia ada 77,437. Kalimah dia ada 77,437 kalimah. Ayat Al-Quran pula mengandungi 6,236 ayat. 6,326 ayat. 6,326 ayat. Ada setengah di kalangan kita sebut 6,666. Ada juga tu. Saya ingat lagi waktu saya temu Dr. Tauliah di Jais. Dia tanya bab Al-Quran, nak ambil Tauliah Al-Quran, dia tanya Al-Quran. Mula-mula dia suruh kita baca Al-Fatihah. Bolehlah kita baca Al-Fatihah. Kemudian dia suruh buka Al-Quran. Buka Al-Quran, muka surat sekian-sekian. Sila baca muka surat tersebut. Kita mau baca. Okey, alhamdulillah selesai. Lepas tu dia tanya soalan.
apakah mat lazim? Dia cakap, apakah mat lazim? Dia cakap, kita pun kena huraikan mat lazim sekian hurufnya sekian bacaan sekian-sekiannya. Alhamdulillah boleh jawab pula. Apa dia tanya, huraikan makhraj huruf beserta dengan sifat-sifat. Sebutkan sifat huruf, sifat tunggal, sifat berlawanan. Dia sebut belaka. Sebutlah safir, hams dan sebagainya, qalqalah, inhiraf, iqlab. Kita sebut habis. Seterusnya dia tanya soalan. Berapakah bilangan ayat Al-Quranul Karim? Kita tak jangka dia nak tanya ayat tu. Sudah. Tak main berapa lah. Kita pun mari. Jawab berapa tak ingat. Jadi babangan dengan soalan-soalan dia tanya tu, berapakah bilangan ayat Al-Quran Karim? Apabila tak boleh jawab tu, dia suruh belek satu-satu. Ustaz pena seorangnya pena Kelantan, orang Kelantan juga, pena belek satu-satu cari. Bila kata surah ni ada berapa ayat, surah ni berapa ayat. Sudah nyemain dia dah. Dia suruh bila tak ingat saya jawab tu 6,960 ni. Maka dia kata ada lagi jawab penanya tu. Nak mengatakan itu adalah tidak tepat. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan dengan pandangan tersebutlah 6,960 ni. Jadi yang terbaiknya ialah ayat Al-Quran 6,236 ayat. Mengandungi 114 surah, dan 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra'. Dan 240 maqra'. Boleh ulang tak? Yang saya sebutkan tadi. Apa dia? Keseluruhan Al-Quran mengandungi huruf 323,671 huruf. Kemudian kalimah 77,437 kalimah. Ayat Al-Quran 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra'. Itu di antaranya tuan-tuan mengenai pengenalan Al-Quranul Karim. Jadi hak kita duk baca selama ni tu baru tahu rupa-rupanya ni ayat Al-Quran, ni kalimah Al-Quran, ni huruf-huruf yang telah dicantumkan untuk menjadi Al-Quranul Karim. Seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kelebihan Al-Quran. Kelebihan apakah dia kelebihan Al-Quran? Banyak sekali lah kelebihan-kelebihan Al-Quranul Karim yang kita dapati. Yang pertamanya kita nak sebutkan dua di sini. Yang pertama, Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang agung. Mukjizat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ni, mukjizat Nabi yang kekal sehingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ini dia akan kekal sehingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ni merupakan kita panggil juga kitab suci, kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi faktor yang telah dinamakan dengan kitab suci itu dia ada beberapa perkara. Yang pertama tuan-tuan, kenapa kita panggil Al-Quran ni kitab suci? Yang pertama kerana bebas daripada campur tangan manusia. Kerana Al-Quran ni bukan buatan manusia. Manusia tak boleh reka pun tak jadi, tak sama dengan Al-Quranul Karim. Tambah-tambah nak tiru, nak ubah dan sebagainya, tak boleh. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni bebas daripada campur tangan manusia. Itu yang pertama. Sebab itulah dia dinamakan kitab suci. Yang keduanya, kandungan Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Kandungan Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Kita sebagai manusia, maka kalau orang kata Al-Quran ni tak relevan pada masa sekarang, tu orang tu yang tak betul, bukan Al-Quran tak betul. Sebab Al-Quran ni dia relevan sepanjang zaman dan sepanjang masa untuk kita semua tuan-tuan. Tambah-tambah hari yang mendatang dan sebagainya. Yang ketiga, kandungan Al-Quran ni dia tidak bercanggah di antara satu sama lain. Kandungan yang terdapat dalam Al-Quran ni dia tidak bercanggah di antara satu sama lain. Teratur, molek, susun, rapi dengan comelnya. Tak bercanggah. Macam kita ni balah ni, ada pendapat sebagainya. Al-Quran ni tidak sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman dan sepanjang masa tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itulah Al-Quran ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat ke-9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi Al-Quran ni kalau ada di kalangan orang nak seleweng, tak kira sama ada orang kafir dan sebagainya, ataupun orang kita sendiri dia nak seleweng, nak menyelewengkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Kalau nak ubah ayat sekalipun tak boleh. Kita ada para penghafaz Al-Quran, Al-Hafiz kita, Al-Hafizah kita. Kalau baca tu email baca, salah ayat ni, salah ayat ni, dia boleh tegur selalu. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan dan kesilapan tersebut, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Islam atau sebagai individu Muslim, kita mestilah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan bacaan Al-Quran yang terbaik itu, dia ada beberapa faktor, tuan-tuan. Dia ada beberapa faktor untuk kita hayati dan kita fahami di kalangan individu masing-masing, tuan-tuan. Jadi faktor untuk mendapatkan bacaan yang baik, yang pertama, tuan-tuan, kita mestilah membaca Al-Quran tadi dengan tartil. Iaitu dengan tartilnya apa dia? Maksud dia dengan bertajwid. Sama ada betul dari segi makhrajnya dengan sifat-sifat huruf tersebut, tuan-tuan. Cara kita melafazkan setiap huruf-huruf tersebut. Sebagaimana kita telah pelajari melalui kelas online yang telah dijalankan sebelum awal Ramadan baru-baru ni, kita telah buat dah sedikit sebanyak kelas online yang mana kita telah talaqi Al-Fatihah, dan kemudian saya telah menjelaskan tentang makhraj huruf daripada perbezaan sebutan huruf-huruf hijaiyah. Kerana apa kita perlu belajar? Kerana nak memelihara lidah daripada berlaku kesalahan ketika membaca ataupun menyebut huruf-huruf Al-Quranul Karim. Itu di antara membaca dengan tartil. Termasuklah kena membaca dengan panjang pendek mak dia tu, sama ada mak asli ke, mak lazim, mak jaiz, mak iwad dan sebagainya. Kemudian dengan dengun, dengan tidak dengun. Contohnya idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, idhar, ikhfa, hukum mim mati, hukum nun mati. Semua tu termasuk dalam tu, tuan-tuan. Yang keduanya, kalau kita nak mendapat bacaan Al-Quran yang terbaik, perkara yang kedua kita kena buat bertalaqi dan musyafahah. Yang ni kena cari guru, kena cari ustaz, kena cari tok lebah, hak mana dia boleh ajar kita tentang Al-Quranul Karim dengan cara yang terbaik. Kira tu tok guru yang masyhur di kalangan masyarakat lah. Tok guru sahur-sahur, kita tahu tentang kealiman dia, kita tahu tentang penguasaan dia di dalam bidang Al-Quranul Karim. Maka kita cari dan belajarlah dengan mereka, tuan-tuan. Banyak lagi tok guru Al-Quran di Malaysia ni, tuan-tuan. Terutamanya qari-qari kita, hak muda-muda pun ada, hak lama-lama pun alhamdulillah masih ada lagi. Maka ambillah peluang untuk membaca Al-Quran dengan secara bertalaqi ataupun secara musyafahah berguru. Kita beradab secara hadapan, panggil belaga lutut lah, mengaji dengan dia cara belaga lutut. Maka dia dapat tengok bacaan mulut kita macam mana, dia dapat dengar dengun kita macam mana, sebutan kita macam mana, dia dapat baiki daripada semasa ke semasa. Seorang guru yang mursyid dan seorang guru yang betul-betul mempunyai penguasaan di dalam bidang Al-Quranul Karim. Contohnya kalau di Kelantan, saya nak ambil contoh hari ni banyak pensyarah-pensyarah kita di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias terdahulu, masih ada lagi pensyarah-pensyarah kita di dalam Jabatan Al-Quranul Karim. Semuanya boleh membuat rujukan kepada kita semua. Kalau hari ni ada juga anak arwah tuan guru saya terdahulu, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Bari, Imam Muda Masjid Kubang Krian. Kalau tengok tiap-tiap hari dia buat live, dia baca satu kitab, kemudian dia buat talaqi online. Siapa-siapa nak baca Al-Quran bolehlah menelefon kepada dia secara online. Dan dia juga adalah merupakan panel Al-Quran, talaqi Al-Quran ataupun tenaga pengajar Al-Quran di Radio Malaysia Kelantan. Tengok tengoklah hari gapo, kadang-kadang orang telefon, ustaz saya nak baca Quran, surah apa, dia pun baca biasalah, lebih kurang macam Al-Quran interaktif lah. Itu di antaranya.
Jadi carilah guru yang terbaik untuk kita mencapai bacaan Al-Quran yang terbaik di kalangan kita semua. Yang ketiga, kita mesti baca Al-Quran secara tadabbur. Sebelum ni kita baca saja kan. Maka di bulan Ramadan ni, baca satu ayat, kita pun tengok makna dia, renungi makna dia, apakah maksud dia, dan apakah yang boleh diambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut yang telah kita bacakan. Yang keempat, memperelokkan suara kita. Memperelokkan suara kita ni kita boleh hejah. Sebab itulah kena cari seorang guru yang mahir, kerana dialah yang boleh membaiki suara kita. Contoh, kalau kita motor kita rosak, kita bawa kepada pemen motor, bunyi beh, bunyi deh, atau bunyi ting 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 ting, bawa kepada pemen motor, dia dah tahu dah, ni rosak kat sini ni, sini bunyi macam ni. Kalau bunyi macam ni, ni benda ni rosak ni, dia dah boleh setting. Sebab semuanya dalam otak dia boleh mahir. Itu di antaranya. Sama juga dengan guru-guru Al-Quran, sama ada dari segi taranum dan sebagainya. Maka kita memperelokkan bacaan kita daripada semasa ke semasa. Yang kelima, bacaan Al-Quran dengan lahjah Arab. Dengan lahjah Arab, dengan logat Arab, bukan logat Kelantan ataupun bukan dengan logat negeri masing-masing. Banyak itu di antaranya sebab kita perlu talaqi dan cari guru yang betul-betul mahir di dalam bidang Al-Quranul Karim. Walaupun kita orang Melayu, tapi kadang-kadang kita dengar bacaan seperti orang Arab. Contohnya adik-beradik Ustaz Hafaz Ali, Tarmizi Ali kan. Adik-beradik dia ada seorang Ustaz Syukri Ali tu, bacaan seperti Syekh Mekah. Kalau nak merasai suasana di Mekah, panggil dia Syekh Surim ke, Syekh Sudais ke, dia boleh buat macam-macam. Tu di antaranya tuan-tuan. Dan Syekh Abdul Karim Al-Makki pun sama juga. Dia boleh tiru dengan Syekh Mekah. Sebab dia berada di Mekah lama, maka suasana tadi mempengaruhi bacaan beliau, dan secara tak langsung beliau bertalaqi dengan orang-orang yang hebat di sana tuan-tuan, insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, tidak mengalunkan suara yang berlebihan. Contoh dengan alunan lagu-lagu hok pelik-pelik, selain daripada lagu-lagu yang taranum yang 7, raf, stikah, jaharkah dan sebagainya. Contoh nak buat lagu irama Hindustan, kau nak mengaji tapi buat irama lagu Hindustan macam, ataupun nak buat irama lagu DK Barat kau macam-macam. Itu di antaranya. Maka kena elakkan, tidak mengalunkan suara yang berlebihan dari segi suara lagu dan sebagainya tuan-tuan. Maka sebagai yang terakhirnya, insya-Allah, janganlah kita meninggalkan Al-Quran ni. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni dia boleh menjadi teman kita, dan Al-Quran ni boleh menjadi syafaat kepada kita semua. Kalau kita tinggal Al-Quran, maka Al-Quran pun akan tinggal kita. Kalau kita tidak cara kepada Al-Quran, maka Al-Quran pun akan tak cara kepada kita. Kalau kita tak kenal Al-Quran, maka Al-Quran pun tak akan kenal kita tuan-tuan. Kalau kita tidak berhajat kepada Al-Quran, maka Al-Quran pun tidak akan berhajat kepada kita semua. Menakhiri kuliah duha ni di amal Ramadan, maka satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran, maka kita tak dapatlah syafaat Al-Quranul Karim. Jadi diharapkan kita semua dapat memahami apa yang telah saya kongsikan kepada kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Maka hari ini telah masuki Ramadan Al-Mubarak, 2 Ramadan. Dan mungkin tuan-tuan boleh kongsikan sedikit pengalaman menjadi imam sepanjang bulan Ramadan ni. Ada 2 malam kita jadi imam tarawih tuan-tuan. Bagaimana? Ada sakut ke, kenaling ke, terkicik ke? Ada juga ke? Itu di antaranya pengalaman yang kita dapat di sepanjang bulan Ramadan. Maka kita peganglah molek dia, kita buatlah pedoman kepada anak cucu kita, insya-Allah. Maka lepas ni kita boleh cerita pula, dulu masa musim Covid,
Kalau sebelum ni kita mengharapkan kepada Tok Imam, Tok Bela di masjid di surau, tapi pada kali ini kita tak boleh harap ada kepada dia. Kita kena harap kepada siapa? Kena harapkan kepada diri kita sendiri. Bacalah dengan cara walau bagaimana sekalipun, mudah-mudahan kita dapat menghabiskan ataupun kita dapat menjayakan tarawih kita sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat diselangi dengan witir 3 rakaat tuan-tuan. Jadi ambillah peluang yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni di sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada tersalah, terkasar bahasa. Bolehlah tuan-tuan membetulkan. Alhamdulillah first time seumur hidup menjadi imam semua. Betul kau Ustaz Arba'in ni. Tiap-tiap waktu dah jadi imam ni. Ada lagi pengalaman orang lain? Pengalaman jadi imam. Macam mana? Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah kita, maka tuan-tuan bolehlah untuk menyalurkan derma ataupun sumbangan ikhlas kepada kita, kepada unit amal Selangor ni melalui Bank Islam yang nombor akaunnya 1201 0010 0354 dan 34. Mungkin tuan-tuan boleh tarik ke bawah. Ustaz Syakri boleh ping nombor akaun Jabatan Amal Negeri Selangor. Ustaz Arba'in boleh tulis kat bawah tu insya-Allah, untuk pendengar ataupun menghebohkan nombor akaun tersebut kepada mereka-mereka yang berada di luar sana yang mungkin barangkali ada yang nak menyampaikan sumbangan, nak menyampaikan infak dan sebagainya, nak bayar fidyah amal pun boleh, kita terima juga insya-Allah. Sekali lagi saya ulangi, sesiapa yang nak membuat sumbangan, infak dan sebagainya, bolehlah menyalurkan kepada nombor akaun Bank Islam atas nama Unit Amal Selangor pada nombor akaun 1201 0010 0354 dan 34. Pengalaman puasa ini, akulah imam, akulah makmum, akulah Bilal. Oh, alhamdulillah. Tiga-tiga dia, tiga-tiga di monopoli oleh Ustaz Syukri kita. Tiga-tiga ambil dia. Tomok saudara tu. Alhamdulillah lah. Tak ada orang tu email, tak ada orang tu bila ambil belakalah. Tu dia. Jom menyumbang di bawah tu. Ustaz Arba'in telah masukkan nombor akaun. Jadi tuan-tuan boleh ambil nombor akaun tersebut. Dan perkongsian terakhir sekali, di samping tuan-tuan berkongsikan pengalaman tuan-tuan menjadi imam tarawih, di akhir sekali ni saya nak kongsikan satu cerita. Ana bila tarawih je anak lelaki jadi imam. Alhamdulillah lah, tak mengapa, muju ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, Cik Adnan boleh jadi imam. Jadi alhamdulillah ada anak lelaki, bolehlah guna anak lelaki kita yang dah pandai. Kalau tak pandai pun latih-latih sedikit lah. Itu di antaranya insya-Allah. Mudah-mudahan dia boleh menjadi pelapis kepada kita semua tuan-tuan insya-Allah. Jadi untuk yang terakhir ni cerita, nak dengar satu cerita kan. Satu cerita ni cerita yang telah disampaikan oleh Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Mam, ahli Parlimen Kubang Krian ni, sekarang menjadi Menteri Alam Sekitar kalau kita. Jadi beliau menceritakan kepada kita satu cerita tentang kehebatan yang berlaku di bulan Ramadan ni. Perkara yang pertama kita kena melazimi adalah yang pertama sedekah. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni kita perlu melazimi diri kita bersedekah tiap-tiap hari. Yang keduanya, kalau mampu kita baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap hari sebelum tidur ataupun waktu mana-mana sekalipun, kerana dia boleh memurahkan rezeki kita. Yang ketiga, solat duha jangan tinggal. Ini saya menyeru kepada diri saya sendiri, dan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga ni tentang tiga perkara ni.
Saya pun lemah juga tuan-tuan. Bukan kata saya ni hebat, walaupun saya dapat berkata-kata, tak semestinya saya melakukan tiga-tiga perkara tersebut. Tapi sebagai pedoman kepada kita semua, sebagai peringatan untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan dengan peringatan ini ia boleh memberikan kesedaran kepada diri saya yang hina ini, insya-Allah tuan. Yang pertama tadi, bersedekah di sepanjang bulan Ramadan, tiap-tiap hari kita sedekah. Yang kedua, baca surah Al-Waqiah tiap-tiap hari. Yang ketiga, solat duha jangan tinggal. Mengenai solat duha ni, almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, dalam perjalanan hidup dia, seingat saya dia telah menyebutkan bahawa 3 kali sahaja dia pernah meninggalkan solat sunat duha. 3 kali je dia tinggal. Kita ni 3 kali hak buat. Terbalik pula. Dia 3 kali, seingat dia pernah tinggal solat duha. Kita ni berapa kali hak buat? Mungkin 3 kali baru buat. Terbaliknya. Maka sebelum arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz nak meletakkan jawatan ni, dia panggil MB sekarang, Ustaz Ahmad Yaakob. Dia panggil Ustaz Ahmad Yaakob. Dia panggil tu, Ustaz Ahmad Yaakob tak tahu pun Tuan Guru nak letak jawatan. Dia panggil, pergi ke pejabat dia ataupun pergi ke rumah dia. Dia tanya, Ustaz semaya duha tak? Ustaz solat duha tak? Benda tu dia tanya. Dia tanya Ustaz Ahmad Yaakob, Ustaz solat sunat duha tak? Dia kata. Ustaz jawab, solat juga. Solat juga bermakna kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak, dia kata. Kata, anta jangan tinggal solat sunat duha, dia kata. Anta jangan tinggal solat sunat duha. Jadi Tok Guru pesan kepada MB sekarang, MB Kelantan sekarang, Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, jangan tinggal solat duha. Maka bermula daripada pesanan Tok Guru tadi, maka Ustaz Ahmad Yaakob dan MB Kelantan sekarang ni tak pernah tinggal solat duha. Dan pengalaman yang beliau dapat ialah satu kemanisan yang tak dapat nak diceritakan kepada orang lain. Orang yang melakukan solat duha jugalah yang mendapat kemanisan tersebut, baru boleh cerita bagaimana kemanisan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni. Hebatnya solat duha. Seterusnya sedekah. Sedekah diceritakan juga oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata arwah ayah kepada Tuan Guru Ni Aziz Nikmat ni, Tuan Guru Nikmat, waktu tu dia bawa satu buah durian. Dia bawa buah durian, satu kereta tolak. Dia bawa buah durian tolak sorot. Tiba-tiba dia nampak jiran dia panggil, mari ambil buah durian ni. Tiba-tiba dia bagi buah durian tadi, bagi yang kecil-kecil. Dia bagi yang kecil-kecil ni. Daripada yang besar-besar tu dia simpan, dia ambil yang kecil-kecil, dia bagi dia. Maka orang tu pun berlalu. Tiba-tiba Tuan Guru Nikmat tadi panggil balik. Mari semula. Dia panggil balik, datang balik. Ni syaitan dia kata. Dia kata syaitan apa? Sebab bagi hak kepada orang yang kecil tadi adalah syaitan, dia kata. Dia panggil orang tu balik, ambil hak besar-besar, boleh hak besar-besar orang tu belaka. Itu baru betul. Di antara nak sedekah, dia kata kena sedekah kepada benda yang kita sayang. Barulah kita Allah Ta'ala tu ganjari. Macam kita hari ni, contoh kalau kita sedekah RM1 kan, kita bagi kat orang RM1, agak-agak kita sayang tak? Berasa tak kesayangan kita pada RM1? Mungkin tak berasa, bagi ambil RM1. Kalau bagi RM5, berasa sikit kan? Tapi kalau bagi 10, berasa sikit. Bagi 50, lagi terasa. Seminggu duduk dengar, aku dah bagi 50 tadi. Kalau bagi 100, Allah, 2 minggu dengar 100 aku tadi. Itu di antaranya kesayangan kita terhadap harta-harta kita tadi. Maka kita infakkanlah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan boleh menyumbang infak kepada unit amal Selangor di nombor akaun 12001001534 yang telah ditentera di bawah komen-komen tersebut, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Ada masa kita bertemu lagi, insya-Allah. Salam Ramadan al-Mubarak. Selamat menjadi imam kepada keluarga masing-masing. Jadilah imam yang terbaik, insya-Allah. Selepas ni boleh menjadi contoh teladan kepada kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.